Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid semua? Diharapkan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera di rumah. Pada hari ini kita nak sambung semula PDPR. Jadi selamat kembali semula ber-PDPR. Dan pada hari ini kita nak mempelajari tajuk baru dalam aplikasi teknologi tingkatan 2 iaitu reka bentuk makanan. Jadi pada hari ini saya nak terangkan topik 2.6.1 mentakrifkan reka bentuk makanan. Jadi anda bolehlah bersedia dengan buku teks RBT seperti biasa. Okay. Sebab kita nak masuk dalam tajuk baru ni, reka bentuk makanan. Boleh buka muka surat 145. Okay, apa yang anda akan pelajari dalam bab ini adalah pertama, mentakrifkan reka bentuk makanan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang kedua, menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan yang saya akan sambung pada minggu hadapan. Seterusnya, mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. So, kat sini nanti mungkin anda dah mula. Okay? Kita akan belajar teori dulu berkaitan dengan alatan dan perkakasan. Seterusnya, kita akan start untuk buat projek dalam bab ini. Bermula dengan lakaran, reka bentuk dan pembungkusan makanan. Okay, menghasilkan reka bentuk dan pembungkus makanan. Okay, ini dah mula aktiviti amali dan projek ataupun pembelajaran berasaskan projek. Dan yang terakhir, menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan. Okay, jadi dalam bab ini senang sangat. Kita nak buat reka bentuk makanan. Jadi saya tunjukkan di SKP ataupun dalam PPT apa yang perlu dicapai, tahap penguasaan yang anda perlu capai dalam bab ini. Jadi pada hari ini kita akan uji tahap penguasaan 1, menyatakan maksud dan kepentingan reka bentuk makanan, dan kelas seterusnya kita akan pergi kepada TP2. Okay, bila tugasan membuat lakaran nanti, anda akan memperoleh TP3. Okay, dan seterusnya TP4, 5, 6 saya akan memberi justifikasi ataupun penilaian melalui projek yang anda lakukan. Baiklah, kita beralih kepada buku teks kembali yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi sebagai pengenalan, reka bentuk makanan yang kita nak pelajari hari ini sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Kerana makanan merupakan keperluan utama manusia. Okay, keperluan primer ni bermaksud keperluan utama. Okey. Sini wujud pelbagai bentuk makanan. Okay. Kalau kita lihat pada hari ini, terutama yang ada di media sosial, ada pelbagai produk makanan yang ada di negara kita, yang dijadikan viral, yang juga sebenarnya bukan satu trend juga. Sebab pelbagai reka bentuk makanan ni menarik, dan sesuai dengan gaya hidup manusia masa kini. Jadi aliran gaya hidup moden sebenarnya telah merubah industri reka bentuk makanan itu sendiri. Seterusnya merubah kepada reka bentuk pembungkusan makanan tersebut, supaya mudah dalam waktu-waktu sekarang ni. Banyakkan aplikasi ataupun perkhidmatan yang melibatkan penghantaran makanan, seperti contoh Foodpanda dan juga Grab. Jadi perlu ada inovasi pada reka bentuk pembungkusan makanan supaya penerima ataupun pembeli yang menerima bungkusan makanan tersebut dia rasa berbaloi lah dengan apa dikeluarkan, duit yang dikeluarkan untuk itu, supaya makanan itu tidak tumpah, masih kekal panas, fresh dan sebagainya. Jadi semua ni amat bertepatan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Keperluan setiap individu tu juga berbeza, kerana dipengaruhi oleh beberapa faktor ataupun fisiologi, agama, budaya dan juga geografi. Untuk memenuhi keperluan setiap individu, reka bentuk makanan yang dihasilkan perlu menarik minat dan perhatian dari segi mata yang memandang. Jadi makanan ni pun ada nilai estetika dia, ada nilai sensitiviti yang perlu kita hormat. Perlu kita ambil cakna dan ambil berat. Sebab dalam agama kita pun makanan merupakan sesuatu yang kita anggap suci, yang kita perlu hormat.
sama jugalah dengan agama. Okay? Kita perlu sentiasa mengambil berat dari segi kebersihan, dari segi pembuatan produk tersebut. Okay, kalau dalam Islam, halalnya, okay, aspek halalnya perlu sentiasa dititik beratkan. Okey, kita tengok pada takrifan reka bentuk makanan. Okay, takrif reka bentuk tu sendiri adalah pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Itu takrif reka bentuk lah. Okey, produk yang dihasilkan mempunyai nilai estetika, fungsi, keupayaan pembuatan dan kebolehpasaran. Pada reka bentuk makanan juga sama dengan reka bentuk yang telah kita pelajari dalam bab yang lalu. Okay, setiap reka bentuk tu mempunyai nilai estetika, ada fungsinya, kenapa dibuat begitu. Okay, ada keupayaan dan juga pembuatan serta kebolehpasaran ni maknanya kita boleh hasilkan nilai komersial pada produk reka bentuk tersebut. Okay. Yang kedua, takrif makanan. Makanan ialah sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair dan dihasilkan daripada haiwan atau tumbuhan. Okay. Jadi kalau kita manusia, kita akan pilih makanan yang kita boleh makan. Okay. Kalau Islam, dia akan memilih makanan itu halal. Halal dari segi sumber, halal dari segi pembuatan, serta halal dari segi makanan itu sendiri. Okay. Dari mana dia diperoleh pun menjadi salah satu sumber halal yang perlu kita sentiasa ibaratkan. Ciri-ciri makanan ini terdiri daripada pelbagai tekstur. Okay, so kita boleh pegang dia, kita boleh rasa sama ada makanan itu lembut, keras, kenyal dan sebagainya. So makanan itu ada rupa. Kita boleh lihat kalau mi bentuknya, rupanya panjang. Okay. Sama juga dengan makanan lain. Dan mestilah ada rasa sebab kita nak makan makanan tersebut. Jadi ada rasa sama ada manis, pahit ataupun rasa yang seimbang, maknanya rasa yang harmoni. Ada manisnya, ada masamnya, ada pahitnya. Okay. So seimbang rasa tersebut, sedap atau tidak sedap. Okay. Bau, okay. Kita boleh bau, ada aroma pada makanan tersebut serta warna. So itu adalah ciri. Nah, tengok pula pada takrif yang ketiga, iaitu takrif reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan adalah aktiviti. Ini takrifannya. Reka bentuk makanan adalah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Okey, ini adalah takrif reka bentuk makanan yang saya highlightkan ini. Reka bentuk makanan dipengaruhi oleh permintaan. Adanya permintaan, sebab itu yang dikatakan makanan viral sekarang antaranya adalah kopi yang trends. Kita panggil kopi ataupun kita panggil susu kocak ataupun kita panggil sebagai milkshake. Tu semua adalah permintaan lah. Permintaan dari segi permintaan gaya hidup masa kini. Budaya, dari segi sosial, dari tempat dan cara hidup sesebuah masyarakat yang dikatakan berubah mengikut trend. Ini yang saya nak highlightkan sekarang. Berubah mengikut trend. Jadi reka bentuk makanan ni pun ada trendingnya. Kadang-kadang bila makanan itu kita rasakan viral pada masa sekarang. So setelah beberapa lama ataupun beberapa ketika atau melalui tempoh masa tertentu, viral tu dah hilang, dah tak ada lagi. Dah digantikan pula dengan trend yang lain. So itu adalah trend. Jadi reka bentuk makanan boleh memberikan nafas baharu dalam membangunkan sektor makanan di negara ini. So Malaysia sangat kaya dengan pelbagai reka bentuk makanan. Sebab kita ada masyarakat yang berkaum. Jadi kalau anda Google saja sudah cukup. Tradisi makanan Melayu, tradisi Cina, tradisi makanan India. Semua itu memberikan kepelbagaian jenis makanan di negara kita. Reka bentuk makanan menawarkan sumbangan inovatif dalam industri makanan yang berkembang secara berterusan. Jadi kerana kepelbagaian makanan yang ada di negara kita, jadi kita tak heran kalau ada pelbagai jenis restoran yang ada di negara ini. Semuanya sebenarnya nak ada kreativiti dan inovasi sendiri
dalam membangunkan industri makanan ni. Jadi tak dinafikan industri makanan sangat berkembang pesat di Malaysia, negara kita. Okay. Boleh tengok ada banyak sangat usahawan yang berkecimpung dalam industri makanan. Okay. Contoh reka bentuk kuih pau yang ada buku teks anda. Okay. Saya ambil contoh kuih lain adalah roti jala. Selalunya kita lihat roti jala berwarna kuning saja. Tapi sekarang anda boleh lihat roti jala tu dah diinovasikan dalam macam-macam warna yang ada. Roti jala pelangi. Kita boleh lihat banyak penggunaan warna dekat roti jala tu. Dia tak terhad kepada warna kuning yang menjadi kebiasaan. Okey. Okey, kita tengok perkaitan antara makanan dengan reka bentuk yang melahirkan seorang profesional barulah. Profesional yang dimaksud ini adalah usahawan dalam bidang makanan ataupun pereka bentuk makanan, yang menguruskan reka bentuk dalam aspek yang dinyatakan ni. Ada 4 aspek reka bentuk makanan ni. Pertama dari segi proses kaedah dan ruang tempat produk tu diproses, diedarkan dan digunakan. Ini melibatkan proses pembuatan makanan tu sendirilah. Jadi kalau proses pembuatan makanan tu memerlukan penghasilan yang besar, dah tentu makanan ini akan diproses di kilang. Dan ada SOP-nya yang tertentu atau prosedur-prosedur yang perlu diikut. Yang kedua, makanan dari segi estetika, komunikasi dan juga perwakilan. Macam yang saya huraikan tadi, kita mempunyai pelbagai budaya, pelbagai kaum di negara kita yang mana makanan itu mesti melambangkan salah satu cara komunikasi. Boleh? Makanan itu melambangkan sebagai salah satu mewakili sesuatu. Saya akan huraikan nanti dalam kepentingan reka bentuk makanan dalam kelas yang akan datang. Dan ketiga, semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Bila seseorang usahawan itu dah menghasilkan satu inovasi ataupun telah menghasilkan satu produk yang berbentuk makanan, dah tentu dia akan melakukan promosi pada produk makanan tersebut. Jadi kita boleh lihat ada pelbagai iklan yang ada di televisyen, di surat khabar, di media sosial. Kita tengok YouTube pun kadang-kadang ada in between tu ada iklan daripada McDonald's contohnya, KFC, yang iklannya kita rasa menggiurkan, kita rasa nak makan makanan tersebut. Itu adalah satu reka bentuk juga yang reka bentuk pengiklanan yang anda akan belajar di tingkatan 3 nanti. Dan yang terakhir adalah peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan dan mengambil makanan. Jadi kalau di dapur kita boleh lihat banyak sangat peralatan dan perkakasan yang mak kita gunakan untuk memudahkan kerja-kerja di dapur, iaitu memudahkan kerja-kerja penghasilan makanan ini. Jadi seperti yang saya huraikan tadi, Malaysia ni terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum dan budaya, dan setiap kaum di Malaysia mempunyai makanan tradisional yang unik dan menarik. Makanan tradisional pelbagai kaum ini telah diinovasikan dari segi reka bentuk dan dikomersialkan mengikut trend. Kalau kita lihat aspek D yang terakhir, klasifikasi reka bentuk makanan. Apa yang kita pelajari pada hari ini, reka bentuk makanan terbahagi kepada 2 jenis. Iaitu satu, reka bentuk susunan makanan tu dalam pinggan atau bekas. Kalau anda boleh lihat contoh di buku teks anda ni, ataupun anda cuba type perkataan bento di Google. Kat situ sebenarnya contoh reka bentuk susunan makanan dalam pinggan atau bekas. Bento ni selalunya makanan yang diinovasikan oleh masyarakat Korea, yang dibekalkan kepada anak-anaknya untuk pergi ke sekolah. Jadi kita dapat lihat banyak aspek reka bentuk yang comel dan cute kat situ pada penghasilan bento. Dan yang kedua, reka bentuk pada makanan itu sendiri. Jadi pada makanan itu sendiri, seperti contoh kita boleh lihat pada buah-buahan yang diukir dan dihiaskan. Boleh tengok kat situ, itu adalah reka bentuk pada makanan itu sendiri. Seperti contoh pada gambar inilah. Jadi kat sini adalah ada 2 klasifikasi reka bentuk makanan. Satu pada susunan makanan itu,
di dalam pinggan atau bekas, dan satu lagi pada reka bentuk makanan itu sendiri. Itu yang saya nak terangkan pada hari ini. Meliputi takrifan reka bentuk makanan dan aspek reka bentuk makanan serta klasifikasi reka bentuk makanan. Itu saja untuk PDPR pada hari ini. Kita akan berjumpa dalam topik yang akan datang, kepentingan reka bentuk makanan pada kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.